InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kekuatan, kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu di dalam program kita, insya-Allah mungkin dalam masa yang ringkas. Banyak perkara yang saya nak kongsikan. Jadi insya-Allah yang pertama saya mengajak semua sahabat-sahabat sahabiah Ansar supaya insya-Allah kalau boleh jangan miss UGK, Usrah Gabungan esok pada petang. Kita akan buat selepas Asar sampai Tarawih, yang mana kita akan buat di RK dan kita menjemput semua yang boleh hadir, cuba hadir. InsyaAllah kita akan ada ijazah sedikit. Malam tu kita akan ada buat sedikit pengijazahan beberapa perkara. InsyaAllah yang penting lah kita akan sampaikan. Siapa yang tak dapat, tak apa, jauh-jauh tak boleh datang, tengok melalui Zoom. Kita ada Zoom, insyaAllah. Saya nak mulakan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mal fitanan qaqiti'al lail muslim yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihul kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu untuk beramal sebelum datangnya fitnah yang datangnya bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang pada paginya beriman dan pada petangnya menjadi kafir, atau petangnya beriman, paginya esoknya itu menjadi kafir. Mereka menjual agama untuk kepentingan dunia. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai satu waktu di mana umat Islam akan berada dalam keadaan yang amat amat kritikal, iaitu mereka berada dalam keadaan tidak beramal. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak diri saya dan diri tuan-tuan puan-puan sekalian untuk segera membangkitkan amal dan membina kekuatan untuk beramal. Di dalam bulan Ramadan terutamanya ini kita tidak boleh beramal kerana kita melihat banyak perkara, iaitu Nabi gambarkan mereka menjual agama dengan dunia. Mereka menjual agama untuk kepentingan dunia. Jadi hari ini
kita dapati ramai orang yang telah menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Jadi inilah perkara yang menyebabkan ramai orang akan terkeluar daripada soft kebangkitan. Jadi kita hari ini nak kena rasa bagaimana sekiranya kita hari ini tidak berhati-hati, kita akan terikut di mana ramai orang yang menjual agamanya untuk dunia. Jadi oleh itu marilah sama-sama kita memulakan pada hari petang ini pada malam ini dengan satu perasaan bahawa kita ingin benar-benar melaksanakan pembersihan jiwa. Jiwa kita, hati kita mesti bersih. Bersihnya hati ini dia kena ada latihan. Latihan hati ni kena ada latihan. Kita ada fizikal. Di luar yang kita nampak ni fizikal. Tetapi fizikal ni sebenarnya tidak bukanlah yang sebenarnya diri kita. Diri kita yang sebenarnya ialah roh yang ada di dalam. Roh yang ada di dalam. Dan roh juga tidak ada kepimpinan, tidak ada kekuatan. Melainkan adanya hati. Hati dalam roh itu. Jadi kita sebenarnya digerakkan oleh hati. Yang mana Nabi gambarkan kalau baik dia, baiklah seluruhnya. Kalau rosak dia, rosaklah seluruhnya. Itulah ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi hatilah yang menggerakkan tubuh badan. Nak melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan maksiat. Jadi sebenarnya walaupun kita nampak macam badan, tubuh badan kita, tapi sebenarnya ialah hati. Jadi hati inilah sebenarnya yang menjadi raja kepada kehidupan kita, di mana kita ni beriman atau tidak beriman. Ya sebab itulah kita lihat sini dalam hati itu ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Kelemahan kepada hati ini ialah apabila dia dicalar, dia dirosakkan dengan dosa. Dengan dosa hati, dengan nafsu. Dengan nafsu kita. Jadi sebab itulah dalam bulan Ramadan kita nak kena lawan nafsu kita. Kerana nafsu kita tu perkara yang akan melemahkan kita. Jadi macam mana tadi nak sebut nak melawan, nak melatih hati kita. Maka kita nak latih hati kita ni yang bersatu, mestilah kita mempunyai satu kesedaran bahawa sebenarnya hakikat kewujudan diri kita ini bukanlah kewujudan fizikal. Mata. Yang mana mata ni kita ingat, mata ni yang melihat. Telinga yang mendengar. Lidah yang bercakap. Contoh. Tapi sebenarnya bukan mata yang melihat. Mata hanya alat untuk melihat. Telinga hanya alat untuk mendengar. Lidah hanya alat untuk bercakap. Contoh. Jadi, tapi sebenarnya yang mana? Yang mana itulah disebut roh. Roh kita yang ada di dalam. Roh itulah sebenarnya hakikat kehidupan kita. Hakikat diri kita. Hakikat ni dia bermula dengan tadi roh tadi. Kalau contohnya bila roh telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana roh ini pula dia terbentuk, dalamnya itu ada pelbagai. Dalamnya dia ada yang dinamakan nafsu, jiwa. Nafsu. Ada nafsu. Nafsu itu pula ada amarah bisu, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah dan seterusnya. Kemudian kita lihat dalam roh juga, dalam roh kita tu ada hati. Dalam roh kita ada hati yang mana peranan terbesar hati ialah memahami, menghayati. Dalam roh juga ada fitrah, ada kemampuan untuk berinteraksi, berhubung dengan Allah, fitrah salimah atau fitrah yang rosak. Jadi dalam hati, dalam roh ni ada banyak. Dalam roh ni ada banyak. Kita kata peranan-peranan ni lah secara ringkas. Yang sebut kat sini salah satu daripadanya ialah nyawa. Roh ni juga dikatakan sebagai nyawa. Jadi sebab tu kita lihat roh ni adalah apa yang ada di dalam tubuh badan kita ni. Jadi badan kita ni hanyalah sangkar, hanyalah sebagai sampul, hanyalah sebagai kita kata cover je. Kalau handphone tu cover handphone je contoh kan. Jadi itu adalah merupakan badan kita. Sebab tu badan kita ni jangan kita terpengaruh dengan fizikal. Fizikal ni contoh bila roh telah dicabut, nyawa telah dicabut, mata ni tak boleh melihat dah. Telinga tak boleh mendengar. Walaupun kita kata saya nak dengar, saya nak melihat sebagainya, tak boleh. Kenapa? Roh dah dicabut. Jadi sebab tu hakikat kita ialah roh. Ya sebab itulah. Dan roh pula
dalam dia salah satu komponen dalam roh itu disebut hati, al-qalbun. Jadi hati ni pula adalah merupakan satu yang disebut sebagai raja. And ala fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalb. Itulah hati, raja. Jadi sebab itulah hati inilah yang perlu kita latih. Jadi bagaimana untuk melatih hati ini? Ialah dengan sentiasa kita menghidupkan hati kita ini dengan kita membersihkan hati kita. Macam mana tubuh badan, kalau dia kotor, kalau dia rosak, kalau dia sakit, kan, maka dia tak boleh berfungsi dengan betul. Begitu juga lah hati. Hati kalau dia sakit, dia lapar, hati dalam keadaan tak ada amalan, hati dalam keadaan kosong, kan, dia akan lemah. Jadi macam-macam boleh ganggu hati ni. Dan macam-macam boleh ganggu sukma kita ni, contohnya lah. Jadi sebab itulah di sini kita ingin sentiasa melatih supaya hati ini kuat. Macam mana untuk melatih hati ini kuat? Orang beriman, dan hatinya kuat, dan rohnya kuat berbanding dengan jasad. Jasadnya mungkin lemah tapi hatinya kuat. Bagaimana kita nak membina hati ini? Kita nak membangkitkan hati. Macam mana nak membangkitkan hati ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita kena pecahkan dalam hati itu segala kerosakan, kegelapan, kita pecahkan. Kemudian kita hapuskan, kita buang dosa-dosa hati tadi. Jadi sebab tu baik. So untuk melatih hati kita ini, terutama bulan Ramadan, hendaklah kita membanyakkan munajat pada Allah. Munajat pada Allah macam mana? Contohnya sebagai mukadimah saja. Esok insya-Allah dalam UGK bagi sahabat-sahabat Ansar kita akan bincang detail lagi. Contohnya kita mula belajar bercakap dengan Allah, Jadi maknanya kita bercakap dalam hati kita, bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah. Contohnya kita merasai, bukan merasai, kita mengakui bahawa kita ni adalah merupakan orang-orang yang lemah. Kita merupakan hamba Allah yang perlukan pada pertolongannya, perlukan kepada kekuatan. Jadi kita minta pada Allah, kan, begitu. Jadi kita kena mulakan dengan hati kita. Jadi di sinilah kita lihat, baik. Jadi apabila hati mula bercakap, mendahului lidah. Sebelum lidah bercakap, hati cakap dulu. Kita secara sedar. Jadi macam mana contoh? Saya bagi contoh. Kita bacakan Fatihah. Baca Fatihah. Jadi macam mana nak baca Fatihah dengan hati ni? Contohnya ni nak melatih hati. Kita letakkan lidah kita di langit-langit. Lidah dekat langit-langit. Letak lidah kat langit-langit, kemudian kita sedut nafas. Hembus, sedut nafas. Hembus, kan. Lepas tu kita mula baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lidah tak sebut. Lidah dah letak kat langit-langit, tak sebut, tapi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita baca. Baca Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati. Jadi lidah tak baca. Jadi kita latih hati kita yang baca. Hati kita yang membaca. Jadi bila hati kita membaca tu, maknanya bila kita sedang fokus, itu namanya hudurul qalb. Kita menghadirkan hati. Ini kita kena latih. Jadi sebab tu bila kita solat nanti, kan, bila kita solat, kita hidupkan hati kita. Maknanya hati itu activate. Hati itu membaca. Bila kita membaca doa di dalamnya, contohnya kita baca doa iftitah, kan, kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca doa. Tapi kita baca doa lidah, kan, hati yang baca. Hati baca, lidah baca juga pelan-pelan. Jadi Allahu akbaru kabira, kita baca. Tapi sebelum solat kita latih. Kita letak lidah kita dekat langit-langit kita tu, kita baca Allahu akbaru kabira. Hati kita baca. Jadi hati kita baca dulu. Baca Fatihah pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita latih hati kita baca. Baca dengan jelas. Baca dengan jelas. Sebab kadang-kadang kita ingat hati kita membaca tau. Hati kita bercakap, tapi rupanya tidak. Cuma di peringkat fikiran saja. Dia peringkat fikiran saja. Maknanya bukan hati. Hati tak baca, cuma kita berfikir kita baca. Tapi hati tak baca. Jadi kita kena betul-betul membaca. Hati kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati baca.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati baca, bukan lidah. Ni saya contoh lidah baca, tapi hati. Jadi kita mula membaca dengan hati. Jadi bila dalam solat, kita baca, hati kita baca. Lepas tu hati kita, dan hati kita pun, lidah kita ikut. Lidah kita ikut. Ini maknanya kita latihan. Jadi sampaikan segala yang kita lakukan, kita secara sedar, secara kita sedar, secara kita faham, hati kita yang berkomunikasi, hati kita yang bercakap, hati kita yang berbisik, hati kita yang berzikir, hati kita yang bermunajat, hati kita yang membaca. Ini langkah pertama nak latih hati. Jadi senang ke susah? Dia akan jadi senang kalau hati kita bersih. Kalau hati bersih, senang aja. Sebab tu kalau kita nak membaca Al-Quran kan, kadang-kadang kita kata, sebab kita kata nak baca Quran, kita dah tak ingat. Tak ingat lah, dah lama tak baca, tak ingat. Jadi baca dalam hati. Sebab hati, dia boleh akses kepada semua pemikiran. Contohnya subconscious mind, conscious mind. Otak di bawah sedar, minda bawah sedar, minda sedar. Minda sedar maksudnya sekarang kita berfikir. Itu sedar. Minda bawah sedar, benda yang berlaku tanpa perlu fikir. Itu bawah sedar. Kan? Ataupun critical thinking, minda yang mana digunakan untuk menyelesaikan masalah. Minda yang critical. Jadi, minda kita ni ada banyak. Jadi, semua tu boleh dikontrol, dikuasai oleh hati kita. Hati kita dia boleh akses kepada minda sedar, boleh akses kepada minda bawah sedar, dan juga boleh akses kepada minda critical. Jadi, sebab tu disebut raja. Jadi, hati ni raja. Dia boleh akses. Dia boleh masuk. Berfikir secara sedar pun boleh. Berfikir cara di bawah sedar pun boleh. Dipikir secara kritikal pun boleh. Jadi hati ni dia boleh pergi semua. Sebab tu dia boleh memahami. Jadi hati tu disebut hati memahami. Jadi kalau kita nak memahamkan sesuatu, maka hati itulah. Sebab tu kalau hati kita mati, kita boleh berfikir je, kita guna logik je, logik akal je, maka tak sampai. Tak sampai kepada kebenaran, tak sampai. Kenapa? Hati kita mati. Walaupun kita berfikir, contoh, dia seorang yang bukan Islam. Dia seorang yang tak beriman, tak yakin dengan Allah. Tapi dia seorang yang cerdik, PhD. Dia seorang profesor. Seorang profesor. Kan? Tapi dia hatinya mati. Hatinya tidak ada iman. Maka dia tak akan sampai kepada kebenaran yang sebenar. Hakikat yang sebenar. Tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai, hati tak hidup. Saya bagi satu contoh. Ada seorang profesor saya dulu. Profesor, tak usah sebut nama lah kot. Sebut nama nanti kan. Tak sebut nama. Profesor, orang putih. Orang Yahudi daripada Russia. Salah seorang profesor yang mengajar saya dulu lah masa saya buat medical engineering. Saya belajar medical engineering. Dia satu hari dia panggil saya. Azman, datang. Saya nak cakap dengan awak. Awak ni daripada Malaysia kan? Datang. Dia daripada Amerika lah, US. Tapi dia asal daripada Russia, kalau tak silap saya lah. Sebab namanya pun nama orang Yahudi. Dia panggil saya. Dia pun cakap, dia kata apa? Saya ni tahu semua benda. Semua benda saya tahu. Saya belajar mengkaji tentang engineering, kejuruteraan dan juga tentang medical, perubatan. Saya tahu semua. Dia profesor. Memang terror profesor ni. Dia mengajar pun tentang gelombang, tentang apa semua. Memang dia mengajar tu kira finger dekat ujung jari je. Macam itu je. Cakap macam itu je. Jadi dia panggil saya. Saya pun heran juga kenapa dia panggil saya. Mungkin sebab saya daripada Malaysia agaknya. Dia panggil. Kami ada 2 orang buat pelajar Malaysia yang mengambil jurusan yang sama masa tu. Mana satu department saya, kami 2 je lah yang Malaysian. Saya dengan seorang kawan. Jadi bila dia panggil saya, tanya, saya ni tahu semua. Semua research, semua apa kan. Yang pertama dia kata, God don't exist, dia kata. Tuhan tak ada. Ni profesor ni. Bahagian medical, bahagian engineering. Dia kata Tuhan tak ada. Saya tengok dia, saya muka dia kata, kamu ni nama profesor tapi tak boleh fikir. Kan? Tuhan tak ada, dia kata. Waktu dia kata kat saya, kenapa Tuhan tak ada? Dia bagi hujah dia. Dia kata Tuhan tak ada ni sebab. Dia kata, kalaulah Tuhan ada, sudah tentulah semua dalam dunia ni aman damai. Tak ada perang, tak ada gaduh, tak ada cacat. Tak ada cacat. Lahir-lahir cacat. Contohnya lahir-lahir baby tu, tak ada tangan. Lahir-lahir baby tu, otaknya OKU. Otaknya rosak. Otaknya separuh gila. Jadi, dia kata, kalau ada Tuhan, tentulah tak ada. Semua tentu perfect. Lahir-lahir perfect. Tak ada yang apa dia panggil, yang cacat, tak ada yang mati, tak ada yang bunuh diri, tak ada yang bergaduh-bergaduh, perang-perang semua-semua, tak ada, dia kata.
Jadi dia kata kesimpulan saya Tuhan tak ada. Ni profesor cakap dengan saya ni depan, dia panggil saya ingat lagi. Jadi saya kata, Prof dia kata kan, adakah semua sebab yang berlaku tu memang tanda Tuhan tak ada? Betul ke kan? Dia kata kan. Lepas tu dia kata, betul lah. Tak ada Tuhan. There is no God, dia kata. Lepas tu saya bercakap dengan dia. Sesungguhnya Tuhan ni, dia maha bijaksana. Jadi dia bagi kepada manusia ni kekuatan untuk berbuat sesuatu. Dia bagi kekuatan untuk buat sesuatu. Dan dia bagi kebolehan, kemampuan untuk berfikir. Kita boleh berfikir. Dan daripada situlah kita berfikir, ada choice tadi, kita berfikir dengan izin Allah tadi kan. Kita berfikir nak buat yang baik, nak buat yang buruk. Nak buat baik, nak buat jadi baik, jadi buruk. Jadi anak-anak yang cacat-cacat lahir tu, bukan sebab salah Tuhan, tapi mak ayah dia yang memilih untuk minum arak, memilih untuk ambil dadah, memilih untuk melakukan perkara-perkara yang merosakkan kesihatan dia. Baik ketika dia mengandung. Jadi bila dia mengandung, dia makan, minum arak. Bila dia makan dadah, dia buat sesuatu benda yang rosak. Tentulah akan ada kesan pada anak dia, baby dia, bayi dia. Itu hukum Tuhan. Kalau kamu pilih baik, kamu dapat baik. Kalau kamu pilih buruk, kamu dapat buruk. Kan Tuhan ni bijaksana. Dia tak jadikan kita macam robot. Macam robot. Semua buat satu benda yang sama. Macam malaikat dia jadikan ikut aja perintah dia kan. Dia tak ada pilihan. Manusia ada pilihan. Manusia ada nafsu. Jadi halangan dan sebagainya. Jadi saya kata, bukan tak ada Tuhan. Tapi manusia yang tinggalkan hidup, cara hidup bertuhan, cara hidup beragama, menyebabkan mereka jauh daripada kebaikan. Itu yang perang, itu yang jahat dan sebagainya. Dia diam. Dia diam. Oh, dia kata betul juga Dia kata betul juga Macam tuan dan profesor kan. Profesor bagi kami exam. Saya pelajar dia. Saya ambil 2 kos ke 3 kos daripada dia. Jadi dia kata tuan profesor give exam to us. Bagi exam kepada saya. Kan? Kalau tuan seorang yang baik, macam tuan sebut Tuhan baik tadi, tentulah semua dapat A. Tapi tak ada semua dapat A. Yang dapat A seorang 2 je. Yang dapat C dan D ramai. Tuhan punya exam susah. Saya kata, saya pelajar dia. Dia gerak. Waktu dia kata, jadi kenapa yang tu dapat C, dapat D, yang ni dapat A, yang tu tak lulus? Dia kata, bukan sebab tuan tak betul. Tuan dah bagus dah. Prof, you already kan give teaching, lesson, everything very good. And you also give the examination very good. But the student didn't study. They did not study. Some of them study and understand the material very good, and they can perform and can score A or B. But the other part of the students, they don't understand. They don't realize what are the answer. They don't know because maybe they don't understand, or maybe they cannot memorize the answer, or maybe they did not study at all. Macam tu lah. Jadi bukan salah profesor, bukan salah Tuhan, salah manusia. Manusia pilih jalan hidup yang Tuhan bagi dia pilihan tadi. Dengan izin dia memilih dengan pilihan yang salah. Jadi dia terdiam. Profesor Sulaiman terdiam. Bila dia terdiam, saya pun cakap dengan dia, tuan, sebenarnya Tuhan ni ada. Tuhan ni ada. Kita aja yang tak perasan. Saya cakap macam itulah. Lepas tu dia kata dengan saya, macam ni, dia kata, saya ni ada satu sakit. Saya terror dalam bahagian medical ni. Saya ada satu penyakit. Penyakit dia ada sakit kepala. Pening kepala dia kata. Pening kepala ni tak ada ubat. Dia scan MRI. MRI ni main guna magnetic resonance imaging. MRI. Saya belajar juga tu semua. Dulu dia panggil nuclear magnetic resonance, NMR. Sekarang panggil MRI dan sebagainya lah. Jadi dia kata, saya dah scan, dah tengok semua. Signal frekuensi gelombang saya punya otak pun saya dah kaji. Tapi tak ada ubat, dia kata. Saya bila kena sakit tu jadi macam migraine teruk sangat sakit tu, dia kata. Waktu kat your country tak? Your Muslim country kan, Malaysia. Ada tak ubat macam ni? Boleh buat tak? Boleh ubat tak? Dia kata. Waktu saya pun cakap dengan dia. Marilah datang Malaysia, dia kata. Datanglah Malaysia. Bolehlah jumpa dengan orang sana, kita buat. Tapi ada satu syarat. Ada satu syarat nak sembuh ni, ada satu syarat dia. Kalau kami punya perubatan, satu syarat je. Apa dia? You have to believe in God. Kamu kena beriman dengan Tuhan, beriman dengan Allah. Bila beriman dengan Allah,
Kita berusaha, berdoa dan berusahalah cara apa yang sepatutnya. Insya-Allah kan. Dia kata with his permission and you will ni cakap macam itulah kat dia kan. Lepas tu dia pun diam, dia kata tengoklah nanti saya datang Malaysia lah, tengok macam mana. Tapi dia kata but I don't think so lah, it's very far, Malaysia from US very far. Dia kata macam itulah. Tak apalah, okay lah, tak apalah sir, I don't want to disturb you, I just want to go, I have something to do. Minta keluar lah kan. Jadi ini contoh orang yang pandai, profesor, seorang yang memaham banyak ilmu tentang medical, tentang engineering semua sekali, tapi tak sampai kepada Tuhan, tak sampai kepada Allah, tak sampai kepada hakikat kehidupan. Tak sampai kepada hakikat kehidupan. Kenapa? Asbab, kita sebut asbab. Asbab. Jadi maknanya itu hidayah Allah, semua itu hak Allah. Tapi nak sebut asbab. Asbabnya kerana hatinya itu sakit, hatinya itu mensyirikkan Allah, hatinya itu rosak. Hatinya rosak. Jadi apabila hatinya rosak, syirik, sakit, hatinya tidak hidup, maka walaupun seorang profesor, dia tak boleh kenal, tak boleh jumpa Allah, tak boleh jumpa Tuhan yang menjadikan alam ni. Ada satu cerita lagi ni, seorang profesor juga. Seorang profesor dekat UKM. Ada orang cerita lah kan, dekat UKM kawan saya kan. Jadi satu hari dia berbincang-bincang. Kemudian dia cakap lah, dia pun tak percaya Tuhan juga. Bukan orang Melayu lah kan, tak percaya Tuhan. Jadi dia cakap-cakap tu, yang student ni dia bersama dengan pensyarah dia lah, yang lain-lain, bincang-bincang. Lepas tu student dia pun cakap kan, student dia kata, sir, dia kata, do you believe that there is the creator of this, ni apa nama dia panggil, tempat duduk ni, kursi, bukan chair, dia macam bangku itulah kan. The stool ataupun bench kan. Jadi do you believe, kamu percaya tak? Jadi UKM tak mahu, UKM tak cakap orang putih, cakap Melayu. Jadi kamu percaya, ni kawan saya lama ni dia akhirnya jadi doktor sekarang, bukan jadi doktor, jadi one of the pensyarah UKM. Dia cerita masa dia student tu. Jadi dia ni pensyarah ni tak percaya. Jadi dia kata, kamu percaya ke bahawa duduk bangku yang kamu duduk tu ada orang yang buat? Mestilah ada orang buat. Meja ni mesti ada orang buat. Semua mesti ada orang buat. Okey. Kalau gitu, takkanlah alam semesta ni macam ni. Simple, basic knowledge. Alam semesta ada, matahari berjalan dan semua elok sebagainya. Tak ada yang mencipta. Dia diam. Jadi dia kata, dalam hati ni agaknya kan, betul juga. Jadi ni contoh. Tapi profesor, itu kat sini Malaysia, saya tadi tu dekat US. Jadi sebenarnya hakikat manusia ni, sebenarnya bila hatinya rosak, hatinya tidak hidup, hatinya sakit, maka dia tak boleh kenal Tuhan, tak boleh kenal kebenaran, apa lagi kehidupan, apa lagi nak cerita pasal kebangkitan akhir zaman, apa lagi nak cerita pasal kita kata kita akan berlaku perubahan dalam pemerintahan dia 100 tahun ni. Lagilah tak terfikir, tak sampai. Kenapa? Hati rosak. Sebab tu kita nak kena pada bulan Ramadan ni, kita nak kena rasa sungguh-sungguh bagaimana kita sebenarnya nak kena tengok hati kita lebih daripada melihat fizikal kita. Tengok hati kita. Maknanya apa? Kita nak kena menjaga hati kita, memelihara hati kita, melatih hati kita. Jadi sebab tu saya sebut tadi, cuba kita mulakan dengan simple-simple. Contohnya kan, kita mula ke baca Quran. Baca Quran, katalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah kita baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lidah kita baca. Tapi hati kita baca sama-sama. Hati baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hati baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca. Jadi bila hati dah mula baca, kita bina kekuatan sehingga sebenarnya yang jadi imam dalam badan kita ni, dalam jasad tubuh badan kita ni, bukannya jasad tubuh badan fizikal, tetapi sebenarnya ialah roh kita yang jadi imam. Roh kita ni, sebab saya sebut tadi kan, mata. Macam mana kita mata melihat? Kita ingat mata aku yang melihat. Ni mata dah rabun ni, mata yang melihat ni. Rupanya bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan lidah yang bercakap. Mata hanya alat untuk
lihat. Telinga, alat untuk mendengar. Lidah, alat untuk bercakap. Tapi yang cakap ni siapa? Roh. Roh kita. Roh kita. Bila roh ditarik, yang mana roh ni disebut tadi, dia ada pelbagai fungsi dia. Sebagai nyawa, dalamnya ada hati, dalamnya ada nafsu, dan sebagainya lah. Jadi, bila roh dicabut, salah satunya fungsi roh sebagai nyawa. Bila nyawa dicabut, mata tak boleh melihat. Telinga tak boleh mendengar, terbaring kita. Tak nak gerak pun tak boleh. Nak menyaut pun tak boleh. Nak angkat jari pun tak boleh. Kenapa? Roh dah tak ada. Jadi sebenarnya hakikat kita ni sebenarnya lah roh. Ini kita kena faham. Jadi sebab tu kebangkitan akhir zaman, tajdid akhir zaman ini, yang kita nak benar-benar faham, kita nak kena kenal diri kita supaya kita boleh faham kita ni bagaimana akhirnya kita boleh kenal Allah. Kita boleh kenal Allah. Jadi sebab tu kita kena latih ni. Saya sebenarnya kita dah masuk Ramadan yang ke berapa hari ni kan, ketiga ke empat hari ni kan. Jadi kita nak kena rasa bahawa sebenarnya nak aktifkan hati kita tu nombor satu. Kenapa? Sebab di situlah ada akidah, ada al-iman. Kat situ ada iman. Jadi sebab tu pada malam ni marilah sama-sama kita cuba latih. Kita banyakkan berdoa, lidah sebut tapi hati yang sebenarnya menyebut dahulu. Kan, baca Fatihah, kita Fatihah, hati baca Fatihah. Hati baca Fatihah, lidah ikut. Hati bercakap dengan Allah, berdoa. Hati bercakap, lidah ikut. Kalau lidah tak bercakap pun tak apa. Sebab tu salah satu doa, salah satu kaedah zikir yang diajar oleh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, di dalam tariqahnya kan, dalam dia punya jalan-jalan nak jumpa Allah ni, dia ajar kita berzikir dalam hati. Zikir dalam hati. Kalau zikir lidah ni la ilaha illallah kan. Hati pun baca la ilaha illallah. Tapi sampai tu zikir khafi, zikir yang sir Allah, Allah. Jadi kita mulakan dengan macam mana, kita ambil lidah kita taruh kat langit-langit kita, taruh di langit-langit. Langit-langit kan, kat langit-langit. Kemudian lepas tu kita baca sedut nafas. Bila oksigen dah masuk semua tu kan, kita baca Allah, Allah, Allah. Cuba kita buat dia tu. Nak hidupkan, activate hati kita. Allah, Allah, hati kita. Allah, Allah, Allah. Hembus nafas. Allahu, Allahu. Jadi, jangan fokus pada nafas apa tu. Itu fokus nafas tu memang kita bernafas tadi. Tapi fokus ke hati. Hati yang berdetik. Allah, 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 Allah. Macam itu. Kenapa? Kerana antara karakteristik kekuatan kebangkitan di akhir zaman, di mana kita mahu bersatu dengan semua yang ada, nombor satu sekali, unsur yang terpenting sekali ialah kesatuan akidah. Jadi kita ni boleh nak masuk tajuk kesatuan akidah. Jadi maknanya kesatuan akidah itu adalah nombor satu kan, kebangkitan tajdid akhir zaman. Maknanya kita nak bersatu dengan siapa ni? Siapa yang ada kat depan kiri kanan kita ni? Siapa yang nak bangkit ni? Dalam hadis yang kita baca tadi, kamu segeralah beramal. Segeralah beramal. Sebelum datangnya fitnah. Nabi sebut kan? Sebelum datangnya ujian yang gelap, gelita. Sehingga seorang laki-laki itu beriman di belah pagi. Beriman di sebelah pagi. Kufur di sebelah petang. Ataupun beriman di sebelah petang. Kufur di sebelah pagi. Kufur di sebelah pagi. Jadi maknanya Nabi sebut sini, antara masalah utama bila fitnah tu datang ialah al-iman dan kufur. Hanya akidah. Jadi sebab tu kunci kat sini tuan-tuan dan puan, apabila datang nanti Al-Mahdi, sekarang ni ada berita barulah. Tapi berita baru ni saya tak sebutlah kat sini. Ini untuk orang sahabat-sahabat ya. InsyaAllah UJK besok saya sebutlah. Jadi berita yang baru di sini ialah bagaimana dah dekat sangatlah. Tanda-tanda dekat sangat. Dan siapakah yang akan bersatu tadi? Siapakah yang akan bersama dengan Al-Mahdiyin? Mereka yang mendapat hidayah tadi. Mereka yang akan bangkit tadi. Yang pertama sekali ialah kesatuan akidah. Kesatuan akidah. Jadi kesatuan akidah ni sebenarnya adalah merupakan satu perkara yang paling penting. Jadi inilah merupakan sistem yang paling asas sekali. Maksudnya akidah yang benar. Jadi yang akan bangkit besok, yang akan bersama dengan Imamul Mahdi,
yang akan bersama dengan Al-Mahdiyin, Taifah yang akan menang, yang diberikan Allah kemenangan tadi, bukanlah orang yang ada janggut panjang, kan, pakai jubah hebat, pakai serban hebat, tapi yang akidahnya sempang perenang. Sempang perenang je. Akidahnya kan menyeleweng. Jadi sebab tu kita nak sebut kat sini bagaimana, kan, nombor satu ialah kesatuan akidah. Jadi yang menjadi penyatuan ummah yang akan tajdid di akhir zaman ini, akidah mesti bersih. Akidah mesti bersih. Jadi kalau kita sembahyang, kita puasa, kita haji, umrah, kita buat macam-macam aktiviti, kita kata disebut kebaikan, kebajikan, aktiviti Islamik, tapi hati kita dengan Allah ada masalah. Hati kita dengan Allah tidak lurus. Hati kita dengan Allah masih lagi mensyirikkan Allah. Kita masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila berlaku perkara begitu, dia mana kita ni besok bila Al-Mahdi datang, Al-Mahdiin bangkit, Bani Tamim ke naik ke atas bangkit, kan, kita tertinggal. Kita tertinggal. Kenapa tertinggal? Sebab pada masa itu, kan, kita, kan, hati kita akan diuji dengan benda yang menyesatkan, sesat. Tapi sesat ni bukan macam kita kata sesat ni boleh menyembah berhala ke apa. Itu yang besar-besar. Tapi sesat ni, dia bermula daripada syirik yang halus. Syirik yang halus. Contoh syirik yang halus. Syirik yang halus. Syirik yang halus. Kita makan. Kita rasa kita lah yang makan dengan kekuatan kita sendiri. Kita makan dengan kekuatan kita sendiri. Aku punya mulut, aku punya lidah, aku punya gigi, aku punya, kita rasa kita punya. Kitalah yang berkuasa. Itu dah syirik lah. Sedangkan segala kuasa itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, contoh lain. Kita sakit, kita pergi hospital, kita pergi farmasi, beli ubat, dapatkan ubat, makan ubat, tiba-tiba ubat tu bila makan sembuh, hilang sakit tadi, maka kita rasa ubat yang menyembuhkan. Dah syirik lah. Ubat ke yang menyembuhkan? Bukan ubat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Habis ubat dah makan ubat tu, ubat cuma asbab sahaja. Dia boleh jadi sembuh bukan dengan sebab itu, ubat tu, ataupun bukan dengan sebab ini, tapi banyak sebab yang lain. Tetapi nak sebut sini yang menyembuhkan, musabib, iaitu yang menjadikan sebab yang berkesan, Allah. Allah yang menyembuhkan. Jadi kita hari ni kadang-kadang kita tak perasan, kita pun mensyirikkan Allah. Kan? Kita rasa kita hebat, kita rasa kita berilmu, saya boleh, Malaysia boleh. Bukannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada syirik. Banyak nak sebut pasal syirik ni macam-macam. Macam-macam. Jadi sebab itulah nak disebutkan di sini bagaimana, kan, perkara yang pertama untuk kita nak faham kebangkitan tajdid akhir zaman, dia bukanlah tajdid tu dengan sebab kita nak lawan Zionis. Hari ni yang nak lawan Zionis ni ramai. Orang bukan Islam pun buat demonstrasi nak lawan Zionis. Tapi adakah itu tajdid? Demonstrasi di Amerika, demonstrasi di UK, demonstrasi di Kuala Lumpur, demonstrasi di Jakarta, demonstrasi di Belgium, di Eropah, demonstrasi di mana-mana. Adakah itu tajdid? Adakah itu pembaharuan? Adakah itu kebangkitan yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Itu bukan kebangkitan. Jadi kita jangan tertipu dengan demonstrasi sana, demonstrasi sini nak lawan Zionis. Memanglah Zionis itu musuh yang paling jahat. La tajidanna asyaddan nas. Kamu pasti jumpa dengan manusia yang paling dahsyat, paling jahat. Adawatan lil ladzina amanu, yang bermusuh dengan orang beriman. Al-Yahud, Zionis. Walladzina asyraku, dan mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi nak sebut kat sini, sini dah demonstrasi, dan ini kebangkitan, bukan, itu bukan kebangkitan. Sama macam kita. Sama macam kita hari ini, kita kata nak lawan Zionis, kita pun pergi berarak demonstrasi, berarak pergi ke
kedutaan Amerika. Nak pergi kedutaan Israel, tak ada kat Malaysia. Pergi kedutaan Amerika. Berlarak kan. Hancur Yahudi. Hancur Amerika. Whatever lah cakap kan. Itu kebangkitan. Adakah itu kebangkitan? Itu bukan kebangkitan. Itu demonstrasi. Ataupun kita kata, mari kita sama-sama pakat-pakat berkumpul. Kumpulan, kumpul. Kita Nusantara, kita Melayu, kita aktifkan silat. Kita aktifkan pahlawan kita, pendekar Nusantara. Bin Hassan bin Hussein. Pendekar. Adakah itu kebangkitan? Semua pakat-pakat kumpul. Demonstrasi sana, demonstrasi sini. Tunjukkan kekuatan silat, tunjukkan kekuatan orang Islam. Adakah itu kebangkitan? Itu bukan kebangkitan. Itu semangat nak berjuang. Belum tahu bangkit. Kenapa? Kebangkitan yang pertama ialah kebangkitan akidah. Kebangkitan akidah. Allah tidak memerlukan jutaan manusia. Tidak memerlukan kehebatan silat kamu. Tidak memerlukan kehebatan pemikiran kamu. Tak memerlukan kehebatan apa sahaja yang pada kita. Melainkan Allah melihat kepada kebersihan akidah tadi. Mentauhidkan Allah. Memperhambakan diri pada Allah. Tajdid akhir zaman bukan tajdid demonstrasi biasa. Tajdid akhir zaman nombor 1 ialah kebangkitan akidah. Mentauhidkan Allah. Jadi kesatuan ummah yang hakiki. Yang pertama sekali. Yang pertama. Unsur kesatuan tadi. Tajdid akhir zaman ni. Bukanlah kita nak lawan Palestin, lawan Zionis, nak lawan Amerika ke apa, tak. Yang pertama, kita nak melawan syirik yang ada dalam diri kita. Nak melawan segala perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, walaupun namanya ujub, namanya takjub, rasa dirinya baik, bagus. Ataupun namanya riak, nak tunjuk-tunjuk amalan. Ataupun namanya sombong, takbur. Nak membesarkan diri, merendahkan orang lain. Jadi segala bentuk syirik yang ada, kita nak bebaskan. Jadi sebab tu pada malam ni kita kena faham. Dan Allah Ta'ala tak memerlukan juta manusia untuk menang. Allah tak memerlukan ribuan orang yang pandai-pandai. Orang yang ada silat, Allah tak perlukan semua. Kenapa? Kerana Allah tidak menilai segala yang ada. Melainkan di situ ada akidah yang bersih, yang mentauhidkan Allah. Ini kita kena sedar. Ini kita kena faham. Sebab tu kena duduk dalam proses tarbiyah. Macam mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu malam ni saya sebut, jadi kita kena nak tengok bahawa akidah itu kan bermula daripada keyakinan yang benar dan proses yang benar. Yakin mula-mula kita nak kena betul, kemudian proses tarbiyah. Sebab itu kita kena faham bahawa akidah inilah merupakan unsur yang pertama, asas yang pertama kepada kebangkitan tajdid akhir zaman, iaitu kesatuan akidah. Jadi walaupun nampaknya macam dia Islam, tapi dia mensyirikkan Allah. Nampak macam dia Islam, tetapi dia melaksanakan, dia berwalak, dia yakin, dia percaya kepada sistem jahiliah. Hatinya masih seronok dengan jahiliah. Orang-orang begini tidak akan, Allah SWT tidak berhajat, tidak mahu pun orang yang tidak mentauhidkan dia menjadi tentera dia. Jadi tentera Al-Mahdi, Imamul Mahdi sendiri nombor 1 ialah dia mentauhidkan Allah. Ini unsur kesatuan. Walaupun kita tidaklah menentang siapa-siapa, tak naklah kata kamu ni, nak kata kamu ni tidak mentauhidkan Allah pun tidak. Tapi kita sebut sini, kita kena proses diri kita. Proses diri kita. Iaitu dengan kita bermula mengucapkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara ikhlas. Secara ikhlas. Secara benar. Jadi kita memahami bahawa kita setelah kita mengucap 2 kalimat syahadah, berjanji kepada Allah SWT, maka kita kena melaksanakan rukun-rukun syahadah. Rukun syahadah ni ada berapa? Kita cuba buat ulang kaji. Ada 4 rukun syahadah. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah.
mentauhidkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah dan nama Allah, mengisbatkan af'al, perbuatan Allah, mentauhidkan perbuatan Allah. Kemudian yang keempat ialah kita membenarkan, meyakini, menghayati, mendukung dan memperjuangkan apa yang dibawa oleh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun syahadah ni kita kena proses. Macam mana kita nak mentauhidkan zat Allah? Zat Allah tak nampak, tak apa. Macam mana nak mentauhidkan? Kita bukan boleh tengok mata dengan mata kita ni, dengan telinga kita boleh dengar, tak boleh. Dan Allah SWT dia maha ghaib. Dia bukan kita boleh macam sains. Jadi macam mana? Kita kena tahu prosesnya. Macam mana nak mentauhidkan pula sifat-sifat Allah? Macam mana pula nak mentauhidkan? Macam mana nak mentauhidkan nama Allah, asma Allah? Macam mana mentauhidkan af'al, perbuatan Allah? Ini semua perkara yang perlu kita tahu sebagai proses untuk kita tajdid. Kalau kita tak tahu macam mana nak mentauhidkan Allah dan tak tahu macam mana kita nak membuang syirik daripada kehidupan kita, macam mana kita nak bersatu dengan Al-Mahdi? Macam mana kita nak bersama dengan Al-Mahdi? Sebab Dajjal dia akan datang dan mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Rasul, dan dia mempunyai sihir-sihir yang boleh mengelirukan kita. Dia akan ada dia punya apa? Dia punya tentera dia. Tentera dia bukan sebarang-sebarang. Saya bagi satu contoh. Sebelum ni kan orang duk cakap siapa? Cakap pasal kalau kapal lalu dekat Bermuda Triangle. Kalau kapal terbang lalu kat Bermuda Triangle. Sebelum ni kan. Tiba-tiba kapal tu hilang. Tiba-tiba kan kapal terbang pun hilang. Tapi bila jumpa semula kan, kapal tu jumpa semula kat tempat lain mana-mana dah kan, orang dah tak ada, yang tinggal kapal aja. Betul? Jadi salah satu daripada perkara yang kita daripada kajian yang kita buat, sebahagian daripada hell lah, daripada iblis. Dia nak mencolek manusia ni. Manusia dia nak colek. Sebab tu ada manusia yang dicolek. Dia colek apa? Dia nak breedkan dia supaya menjadi manusia yang menyembah syaitan, menyembah iblis. Nanti dia akan menjadi musuh kita. Jadi besok di akhir zaman ni sekarang ni, bila berlaku pertemuan antara Al-Mahdiin, mereka yang bersama dengan orang yang mendapat hidayah, dengan orang yang kufur tentera iblis tu, kita akan bertemu dengan manusia. Manusia yang macam mana? Sama ada yang telah diklon ke, manusia yang telah di brainwash ke, manusia yang telah dicolek, yang telah dibreed tadi untuk menyembah iblis. Dia akan sebut Allah juga. Dia akan sebut Allah. Allahu Akbar disebut. Kita keliru. Dia sebut Allahu Akbar. Tapi rupanya Allahu Akbar. Yang disebut tu dia maksudkan iblis. Bukan dimaksudkan Allahu Akbar yang mentauhidkan Allah tadi. Bukan maksud Allah tu tadi, maksud Allah yang kita tadi, yang bersyahadah, kita mentauhidkan dia. Tak. Yang dimaksudkan iblis. Kita keliru. Kita akan keliru. Ini cakap pasal Allah juga. Ini cakap pasal ad-din, agama. Ini cakap pasal kebaikan. Rupanya yang dimaksudkan Allah tu iblis. Ini serangan-serangan yang akan datang sehingga kita menjadi keliru. Menjadi keliru. Kita menjadi orang yang betul lah. Ni ramai pula pengikut dia ni. Semua janggut-janggut belaka. Semua ada kopi, ada serban. Semua pula ajak pergi masjid pula. Sembahyang contohnya kan. Sembahyang juga. Baca Quran juga. Nampak seperti itu lah. Jadi rupanya mereka ni lah yang telah dilatih oleh iblis. Yang telah dilatih oleh iblis. Jadi ini antara perkara yang kita akan berhadapan. Iaitu orang yang akan mengelirukan akidah. Merosakkan akidah. Yang akan mensyirikkan Allah dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar. Kita tak perasan kita mensyirikkan Allah. Wa'iyazbillah min zalik. Jadi sebab itulah kita lihat antara perkara yang penting dalam bulan Ramadan ini ialah kita memastikan bahawa hati kita ini semakin hidup, semakin sihat, semakin bersih. Bukan hati kita ini semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Semakin jelas, semakin bercahaya. Sehingga kita boleh mengenal Allah. Sehingga kita boleh mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah merupakan perkara yang paling penting. Jadi kita tidak sentiasa mengucapkan kalimah syahadah setakat macam itu. Ini kesatuan nombor satu. Dan sebab itulah yang pertama, yang macam unsur yang menyatukan kita ialah akidah.
Akidah. Jadi kalau orang tu jenis Ahmadiyah, macam kata Munif sebut, Ahmad Munif, ada orang Ahmadiyah, agama Ahmadiyah. Orang macam ni kan, dia nak Islam, tak apalah Islam, tapi bukan yang akan bangkit tajdid, bukan mereka. Ada yang di kalangan mereka pun dah ada Imam Mahdi dah. Dia dah bai'ah dah. Saya tengok dah majlis bai'ah dia dengan Imam Mahdi dia, Ahmadiyah ni, Qadiyani. Dia dah bai'ah dah dengan Imam Mahdi dia. Ada di Eropah pun dia, di Amerika pun ada, macam-macam tempat. Di Malaysia pun ada. Di Pakistan pun ada. Dia ada Imam Mahdi dia orang. Tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Dan dia tidak mengiktiraf Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Dia kata Ahmadiyah itu sebagai rasul terakhir. Al-Quran ni pun dia ada ubah-ubah sikit. Jadi begitu juga dengan kumpulan-kumpulan yang sesat yang lain, ramai. Jadi sebab tu kita lihat, nak sama-sama memahami bahawa kita perlu bersihkan hati. Kena faham macam mana nak bersihkan hati. Bersihkan hati ni, tuan-tuan berhormat Allah, tidak ada sikit pun syak, zan dan waham. Apa dia syak ni? 50-50. Zan ni kita percaya 1/4. Ataupun 1/4. Apa tu, waham ni kita percaya 3/4. Maksudnya tak ada sikit pun tak percaya kepada Allah. Mesti jazam, putus, yakin pada Allah 100%. Ini nak proses. Tapi macam mana nak proses? Kita yakin ke ubat menyembuhkan, sama macam kita yakin Allah menyembuhkan. Kita yakin makan yang mengenyangkan, bukannya Allah yang mengenyangkan. Kita yakin kita lah yang melempar, bukan Allah yang melempar. Jadi macam mana kita nak jazam 100%, putus, kita yakin dengan akidah yang benar. Jadi sebab tu persiapan untuk tajdid bukanlah satu persiapan yang mudah. Cukup dengan kita berpersatuan, berpertubuhan, tapi kita tak nak duduk dalam tarbiyah. Tak nak duduk dalam proses membersihkan hati. Tak nak duduk dalam proses membersihkan akidah. Kita rasa okey dah. Rupanya kita masih banyak mencirikan Allah. Ini kesatuan akidah. Kesatuan akidah ni lah yang akan membina asas yang lain. Kemudian yang kedua adalah kesatuan ibadah. Kesatuan ibadah. Ibadah ni maknanya kita nak kena benar-benar meyakini bahawa resources kita itu Al-Quran dan Sunnah. Baik, Al-Quran dan Sunnah ni dua resources yang besar. Tapi dia ada interpretasi. Jadi interpretasi kita mestilah interpretasi kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan persatuan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan pertubuhan. Bukan kita mengaku-mengaku je, aku ni aswaja. Tapi rupanya di belakangnya akidahnya Syiah. Aku ni aswaja. Di belakangnya rupanya akidah Khawarij. Aku ni Ahlus Sunnah mengikut salaf. Tapi rupa-rupanya di belakangnya itu Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Antaranya menggunakan akal, tahsinul akal. Dia menggunakan akal, logik. Dia ikut logik lebih daripada Al-Quran. Dia kata logik, tak logik ni, tak logik. Tak logik dia tak ambil. Dia ambil logik. Logik ikut dia lah. Ini contoh-contoh. Banyak lagi lah. Sebab tu kita kata ibadah ini ialah merupakan satu yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Ibadah yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ibadah inilah perkara yang wajib. Jadi maknanya kalau hari ni ada orang nak tegakkan Islam, nak tajdid, tapi tak nak sembahyang, tak nak puasa, tak nak mengikut syariat, tak nak mengikut syarak, maka dia bukan orang yang tajdid. Dia demonstrasi hebat kan, Khaybar ya Yahud kan. Jadi sambil cakap demonstrasi nak lawan Israel ni, pakai semua ni takbir Allah Akbar, tapi sembahyang pun tak. Sembahyang pun tidak. Baca Quran pun tak faham. Baca Quran pun tak tahu, tak baca Quran pun. Tak baca Quran, tak mau menghampiri Al-Quran, tak mau duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Ini ibadah ni maknanya menghidupkan Al-Quran. Menghidupkan Al-Quran. Ibadah maknanya kita nak menjadikan apa yang ada dalam Al-Quran, semua kita nak junjung perintah Allah. Junjung perintah Allah itulah ibadah. Jadi maknanya kita bukan hanya sekadar nak cakap aja, tapi kita tak buat. Tak buat. Jadi kita diwajibkan untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara contoh dua benda
yang saya nak sentuh pada malam ni lah. Yang bagaimana kita kena ada. Tapi asas tadi hati yang bersih. Hati. Ibadah bukan sekadar semayang aja. Semayang, tapi kita ibadah yang menghidupkan hati, yang bertambah dekat dengan Allah. Ibadah yang bertambah dekat dengan Allah Subhanahu dengan kaedah yang betul, cara yang betul. Sebab kita kena duduk dalam tarbiyah. Kena duduk dalam tarbiyah. Jadi ini antara perkara-perkara yang sebenarnya membawa pada kesatuan tajdid. Ada lagi lah, ada beberapa perkara lagi yang insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lah untuk masa-masa akan datang. Saya tak nak ambil masa banyak sangat. Sebab malam-malam Ramadan ini kita nak kena tidur awal kalau boleh kita bangun awal sikit kan. Cuma saya nak sebut lagi sekali sebagai penekanan di sini, hendaklah kita memerhatikan hati kita. Jadi peningkatan kita yang pertama dalam bulan Ramadan ini ialah peningkatan hati yang bersih. Maksudnya hati kita bertambah bersih. Hati kita bertambah tenang dengan Allah, tenang dengan Quran, tenang dengan solat, tenang dengan zikrullah. Tenang bersama ukhuwah Islam dengan sahabat-sahabat, tenang bersama dakwah, tenang bersama tarbiyah, proses tarbiyah. Jadi hati kita ni tenang. Hati kita ni jadi kekuatan, rasa makin kuat. Jadi kalau hati kita rasa tak kuat, kena inilah. Sebab kita akan diserang oleh berbagai-bagai perkara. Jadi baik. Jadi sebab itulah kekuatan kita, kekuatan hati. Kita kena latih hati kita. Jadi sebab itu amalan ni amalan hati. Amalan hati dengan amalan jawarih, amalan jasad ni dua-dua penting. Tapi mana yang lebih penting? Lebih penting amalan hati. Sembahyang penting. Allahu Akbar sembahyang. Kan? Itu jasad kita. Penting. Tapi yang lebih penting, khusyuk. Khusyuk lebih penting. Khusyuk lebih penting. Jadi apa hakikat khusyuk? Khusyuk dia bermula daripada hati. Apa hakikat hati tadi? Bila kita solat, hati mengingati Allah. Hati tak lalai, tak leka. Tak lalai, tak leka, tak teringat dunia, tak teringat sekitar-sekitar, tak ada, habis, hilang semua tu. Hanya Allah saja. Mengingati Allah. Wa aqimis solata li zikri. Allah firman dalam Quran. Dirikan solat untuk ingat aku. Ingat kat mana? Ingat pada hati. Hati kita ingat Allah. Sebab tu saya kata tadi, bila kita solat, hati kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar lidah baca. Lidah membaca, tapi sebenarnya hati yang membaca. Hati baca, lidah ikut. Itu hakikat dia. Ini latihan. Jadi lebih banyak kita buat solat tarawih contohnya, kita latih hati kita. Fokus pada hati. Hati hidup. Hati membaca. Lepas hati membaca tu, dia bukan habis kat membaca je. Dia ada pula, dia meningkat lagi. Yakin dia. Khusyuk, tawaduk dia. Tadaruk dia. Pada perasaan. Hati yang mula hidup, hadir, dia akan pergi kepada perasaan. Dia merasai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hati rasa, hati baca juga Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati merasai, membawa kepada satu perasaan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa seronok, rasa kehebatan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca. Hati rasa, hati bukan saja baca, tapi tambah lagi pada roh rasa apa? Roh merasai keseronokan baca Quran, keseronokan solat berjamaah, keseronokan jadi makmum, jadi imam berjamaah, keseronokan. Jadi seronok tu peningkatan. Rasa bahagia, peningkatan. Bahagia dengan Al-Quran. Ini benda yang penting ni. Kita kena tengok ni. Jadi ibadah ni, dia bukan hanya hati saja. Hati ni untuk nak hadir. Hudurul qalb. Tak ada semayang, kata Nabi SAW. Tak ada doa, kata Nabi SAW. Doa tak ada, semayang tak ada, yang mana tidak ada kehadiran hati. Hati tidak hadir, maka tak kira doa tu, tak kira solat tu. Allah campak macam itu je. Jadi kita bimbang. Jadi kita baca dengan hati yang hadir. Sebab tu hati hadir bermula dengan dia baca, dia ikut apa yang dia sebenarnya membaca. Lidah ikut. Kemudian sebab tu tingkat pula merasai. Rasa apa? Rasa tenang, rasa bahagia, rasa seronok. Bukan seronok dengan maksiat, seronok dengan solat. Jadi itu peningkatan hati. Jadi hati yang meningkat ni lah akhirnya dia boleh bersama-sama dengan iman, yakin tadi, mengenal Allah. Dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah, ketika itulah dia rasa diri dia hina, diri dia tak ada, aku ni tak ada sebenarnya, yang ada hanya Allah. Aku ni tak kuat sebenarnya, ya Allah yang kuat. Aku tak boleh melihat melainkan Allah izin aku melihat.
Aku tidak hidup, melainkan Allah hidupkan aku. Aku tak melangkah, melainkan Allah yang memberi kekuatan untuk aku melangkah. Dia rasa, dia kenal. Mula dia kenal Allah. Bila kenal Allah, itulah kekuatan. Jadilah ibadah tu kehidupan dia. Ini semuanya adalah antara ciri-ciri asas kesatuan ummah yang nak tajdid, yang nak melaksanakan kebangkitan. Kalau hak ini tak ada, akidah tak ada, ibadah tak ada, tak ada. Tak ada. Nak bangkit apa kita? Nak bangkit berdasarkan apa? Demonstrasi. Berdasarkan asas kita kepada demonstrasi. Asas kita Israel serang Gaza. Bangkit, kenapa? Israel serang Gaza. Itu asas kita? Bukan. Asas kebangkitan, akidah. Asas kebangkitan, mentauhidkan Allah. Itu asas kebangkitan. Kita belajar tentang apa namanya, pakatan jahat, Zionis lah, Freemason. Ni tengok, artis banyak dah jadi ikut Freemason. Kenapa artis banyak ikut Freemason? Tak semua, no? Jangan pula kita tuduh siapa-siapa. Tapi nak sebut, ramai artis, malahan pemimpin politik, pemimpin ikut Freemason. Kenapa? Sebab mereka diberi gaji, mereka dapat duit. Dibagi bajet kat dia 2.5 juta US. Ataupun 2 juta US. Ataupun 1 juta US. Dibagi 1 juta US. Banyak tu. Sebab tu dia boleh hidup tanpa bekerja. Itulah kerja dia. Kan? Jadi, dia ikut permission. Rosak akidah dia. Dia nampak macam bagus. Bukannya aku lawan negara apa semua. Tapi rupanya, secara halus, akidahnya telah rosak. Kenapa? Ikut Freemason. Dapat bagi duit. Dapat duit. 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 2.5 juta US dollar. Bukan Malaysia ringgit. US dollar. Jadi nak sebut kat sini, kan ramai yang ikut. Kenapa? Menjual agama dengan dunia, disebut Nabi tadi. Menjual agama dengan dunia. Dibagi 1 juta, dibagi 2 juta US dollar, dibagi duit. Kamu buat macam ni. Dia pun ikut. Jadi asas kebangkitan ni apa? Adakah asas kebangkitan ni, kan, Palestin kena serang dengan Israel? Orang ramai mati kena bunuh di Palestin? Ataupun asas kebangkitan ni sebab ada rasuah banyak dekat Malaysia ni, kita nak bangkit? Ataupun ada penjajahan baru daripada IHR, daripada WHO, nak maksud kita nak bangkit? Asas kebangkitan wajib akidah. Akidah wajib asas kebangkitan. Kenapa akidah? Sebab akidah orang beriman, dia tak boleh selesa duduk di bawah jahiliyah. Tak boleh selesa duduk di bawah kekufuran. Duduk di bawah pemerintahan-pemerintahan yang zalim. Dia tak boleh. Hati dia tak boleh. Dia nak tegakkan. Apa dia? Al-Islam. Yang mana Al-Islam inilah yang diredai oleh Allah. Ad-din indallah al-Islam. Din yang Allah terima hanyalah Islam. Sebab tu dia bangkit. Dia bukan bangkit sebab Gaza kena serang. Itu bukan dia punya asas dia. Asas dia bukan tu. Asas dia ialah akidah. Sebab tu kita kena faham. Kalau tidak, kita besok Imam Mahdi datang besok. Awak lain pula. Yang lain apa? Akidah. Tak sama. Akidah dia mentauhidkan Allah. Rupanya kita tak proses, tak tarbiah diri kita. Duduk dalam arus, kita mensyirikkan Allah. Tak sama dengan Mahdi. Cakap aja nak Mahdi. Kebangkitan Nusantara lah. Kebangkitan pahlawan Nusantara lah. Kebangkitan macam-macam. Tapi kita tak proses akidah kita. Kita tidak belajar macam mana mahu mentauhidkan Allah. Macam mana mahu mengenal Allah. Mentauhidkan Allah. Berubudiah pada Allah. Mendokong titah perintah Allah. Menegakkan apa yang Allah perintah. Kita tak belajar. Tak tahu. Jadi kita ingat kita dah boleh dah. Saya dah ada silat dah. Okey. Saya dah ada ni dah. Okey. Saya dah itu dah. Jadi kita kena patah balik lah. Kalau tidak kita kena tipu je. Kita kena tipu je. Kita ingat kita dah okey dah. Rupanya kita mensyirikkan Allah. Wa iyazbillah min zalik. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan kita kena minta doa. Apa dia? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada perbuatan syirik. Sama ada syirik yang aku tahu ataupun syirik yang aku tak tahu. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah, minta ke Allah. Jadi mudah-mudahan bila sampai waktu Lailatul Qadar, kita doa minta jauh daripada syirik. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Sebagai syarat pertama untuk apa? Untuk tajdid,
bersih daripada syirik, bersih daripada segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah insya-Allah sikit sebanyak insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita bersama perjuangan yang benar, perjuangan mentauhidkan Allah dan perjuangan menegakkan Islam sebagai sebuah satu sistem kehidupan yang menyeluruh. Jadi kita perlu ada mereka yang membimbing kita bersama-sama dengan kita insya-Allah. Jangan duduk seorang-seorang, kita tak akan mampu untuk berhadapan dengan ujian-ujian yang besar insya-Allah. Sampaikanlah pada yang lain insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa rabitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa adiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha masyati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah panjang-panjangkan pada sahabat-sahabat kita, ramai yang masih lagi tak habis tarawih agaknya, masih lagi tengah more-more ni. Jadi insyaAllah mungkin orang tak perasan akan kuliah ni, cuba sampaikan pada mereka insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok insyaAllah. Bagi mereka yang Ansar, insyaAllah esok ada UGK jadi jangan tertinggal pula belah petang asar, lepas tu asar insyaAllah. Assalamualaikum.